Nak sama. Kenapa kat dalam lah. Okey, kalau macam tu saya kena panggil trooper lah. Assalamualaikum trooper. Assalamualaikum trooper. 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 Alah, hai trooper tak muncul pula. Trooper. Trooper. Oh, trooper. Bukan terlupa. Trooper. 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 Trooper help. Trooper help. Trooper. 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 Di mana awak? Trooper. Di manakah awak trooper? Oh trooper. 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 Jika terlupa. First time saya panggil trooper tak muncul tau. Pada siapa-siapa student-student yang baru first time join, untuk pengetahuan awak, trooper tak pernah palau saya. Trooper sentiasa ingat saya. Saya panggil sikit, dia datang. Saya panggil sikit, dia muncul. Tapi hari ini, entahlah. Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Tolong saya. Trooper hilang. Sekejap. Sabar sekejap. Sabar sekejap semua orang. Sabar sekejap. Trooper. Halo, trooper. Hai, nak kena call. Allahu Akbar. Mana? Semua benda nak hilang ni jenuh juga. Ada nampak jam saya tak? Saya cari jam tak jumpa. Okey, dah jumpa. Nasib baik. Trooper. Macam mana ni tuan-tuan dan puan-puan? Aduh, busy sangat ni. Busy sangat tak apalah. Yes, Muncul. Tak, ni student kata dia orang dapat nota semalam. Dia orang dapat nota semalam, sir? Dia bukan nota hari ni punya. Dia orang dah refresh dah, sir? Okey, cuba refresh semua orang. Kemudian tengok semula. Dah refresh. Jap on the way. Sir, guna nota yang mana ya, sir? Yang hari ni Ya. Nak tengok topik yang mana, sir? Topik mana? Ni. Sekejap saya nak ambil gambar. Alright. Ambil gambar. Dalam 5 minit tu saya akan inform balik ke, sir? Oh ya? Okay. Baik. Okay. Pada siapa yang dah ada kat dalam ni, nampaknya trooper dah pun memunculkan diri. Nanti 5 minit. Kau sabarlah kejap. Alay. Macam tak biasa pula. Kau tengok dekat. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam semuanya yang jauh yang dekat merapat. Saya bukan hendak menjual pada hai. Saja saya tak habiskan. Biar kau rasa macam dah. Di penjara. Habis. Orang baru nak serius di penjara. Di penjara apa? Di penjara apa tu? Terkurung. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Okey. Nampaknya begitu Zahid. Begitulah tadi persembahan daripada Evolusi, daripada MC Plus. Okey. Dan sekarang kita nak pergi pada pembelajaran kita. Ni kita nak belajar inequalities. Ketaksamaan linear. Yang mana dekat sini, kalau ikutkan, awak adalah orang yang suka belajar saja ke awak suka belajar, awak suka dapat markah banyak? Mana? Dua-dua. Mana Ci? Aduh, hai. Ci macam ni tak boleh. Dua-dua. Ini tidak adil. Belajar markah banyak. Assalamualaikum, Saifuat. Waalaikumsalam. Ya, saya. Nota dah ada pun dalam apps. Jadi bolehlah pelajaran untuk refresh apps dan download nota. Dah ada. Thank you semua. Bye, sir. Terima kasih. Terima kasih. Datang lagi.
Dah. Gembira semua orang? Ha? Sudah dapat. Sudah gembira. Okey, kalau sudah gembira, okey, tadi saya tanya awak, awak suka yang dapat banyak markah ke awak suka belajar aja kan? Tak kisah pun tak kisah pun markah tu. Yang penting belajar. Mana suka dapat markah banyak markah, banyak markah, banyak markah. Markah banyak markah. Okey. Oh, so maksudnya memang belajar untuk exam ah. Tidak. Oh, suka dapat A, suka nak lulus. Jawab, kenapa nak dapat markah banyak? Kenapa nak dapat A? Kita sembang dulu, jawab. Sabar. Relax. Nak naik stage, nak pergi umrah. Oh, nak pergi UM. Astaghfirullahaladzim. Nak pergi UM. Oh, astaga. Saya ingat lagi umrah. Kan? Apa? Umrah lah kot. USM, nak scholarship, nak banggakan parents. Okey. Keputusan awak untuk join this class pada petang yang berbahagia ini pukul 3 adalah waktu untuk yang sesuai tidur. Kan? Tapi awak join kelas. Awak dah berjaya langkah pertama untuk elakkan tidur dan awak belajar. That is good. Walaupun ada yang sedang berselubung, pegang handphone macam ni, ada yang tengah baring, pegang handphone macam ini, tidak mengapa. Yang penting awak masuk kelas. Terbaik. Tengah makan pun ada. Terbaik. Jadi kita tengokkan untuk inequalities. Okay. Pertama sekali, bila disebutkan inequalities ataupun bahasa Melayunya ketaksamaan linear. Okay. Saya nak tanya awak, apa yang trigger dalam kepala awak? Dalam kepala awak dia muncul apa? Dalam kepala awak dia macam graf, garis, simbol. Graf, garis, simbol, EQN, persamaan, and so on. Okey. Awak pernah belajar tak benda ni sebelum form 4? Sebelum awak form 4, awak pernah belajar tak? Pernah. Ya, memang kita pernah belajar ketaksamaan linear di mana kita akan gunakan simbol more than, less than, more equals to, less equals to. Betul? Okey. Tapi masa lower form, kita guna ni untuk buat apa? Kita akan selesaikan ketaksamaan. Contoh yang pertama, kalau saya 2x tambahkan dengan 5 lebih besar sama dengan 7. Okey? Makanya bila kita nak selesaikan, apa yang kita buat? Kita hantar je macam biasa. Okey, hantar biasa, 2x lebih besar daripada 5 tambah hantar jadi tolak. So, dia akan jadi 7 tolak 5. So, 2x bersamaan lebih besar sama dengan 2. Dan akhirnya kita akan dapat X lebih besar sama dengan 2 bahagi 2 boleh potong. So akan dapat 1. Betul? Masihkah kau ingat? Masihkah anda semua ingat? Masihkah kalian semua ingat? Masih. So dalam soalan macam ni tidak ada masalah. Okay, soalan yang begini tidak ada masalah. Tetapi bila diubah sedikit, contohnya dekat sini, negative 3x plus 6. Less than 8. Less than 12. Okay. So bila kita nak selesaikan soalan macam ni, kita akan buat juga macam biasa. Negative 3x less than 12, 6 hantar jadi tolak. So dia akan jadi kat sini 6 lah. 12 tolak 6. Boleh terima tak ni? Boleh terima tak ni? Boleh? Okay, cantik. Tak nak orang komen? Awak nampak komen ke? Oh tak kan? Tak kan? Saya macam no comment. Awak ingat awak artis? No comment. Awak nak kena? Lagu TikTok. Oh ya ke? No comment. RM50 saja. Sekatilah. Mana layan? Okey, so sekarang ni negatif 3x, kita selesaikan negatif 3x lebih kecil daripada 12 tolak 6, kita akan dapat 6. Dan akhirnya, okay, apakah yang orang biasa buat silap? Bila dekat sini x adalah lebih kecil daripada 6 bahagi negatif 3, futun. So kita akan dapat x lebih kecil daripada 6 negatif 2. Okey, dan ini adalah jawapan yang salah. Betul? Betul tak salah? Iya, memang salah lah. Memang salah lah.
Kenapa salah? Sebab apa? Sebab dalam inequalities, bila melibatkan kita selesaikan persamaan, ada the only difference dia dengan equation ialah equation, kau tahu tak? Equation adalah equal lah. Equation equal. Inequalities ketaksamaan macam ni. The only difference ialah bila ada pembahagian ataupun pendaraban negatif. Sekali lagi, bila ada bahagi atau darab negatif. Bahagi atau darab negatif. Arah akan bertukar. Bahagi atau darab negatif, arah akan bertukar. So dekat sini, apa yang berlaku? Negatif 3, kita hantarkan ke sana. Negatif 3, kita hantarkan ke sana menjadi bahagi. So bahagi negatif tak? Yes. Bila bahagi negatif, arah akan bertukar. Maka jawapan akhir kita adalah X lebih besar daripada negatif 2. Bukannya kecil. Gitu. Iya. Maksudnya kalaulah saya bagi contoh lain, simpelnya saya ada dekat sini X perkan dengan negatif 5 lebih besar daripada 4. Okay. So negatif 5 hantar ke sana jadi apa? Negatif 5 hantar sana jadi apa? Jadi darab. So kerana adanya darab negatif, 4 darab dengan negatif 5. Darab negatif, maka arah akan bertukar. Iya. So jadi dekat sini X lebih kecil daripada negatif 20. Bukannya lebih besar. Itulah benda, the only things yang beza antara inequalities dan juga ketaksamaan kalau kita nak selesaikan satu equation lah. Okay. So far so good? Boleh tak? So far so good? Macam kah? Ini saya padam Poin sekarang, poin penting adalah awak faham ada darab ataupun bahagi negatif, arah akan bertukar. Okey, habis part yang tu, itu adalah apa yang awak belajar masa lower form. Okey. Dan kemudian conteng-conteng ni saya akan upload tak? Yang semalam saya upload tak? Tak dapat lagi? Tak. Tak. Sekejap saya contact PA saya. Hello PA. Belum ke? Dah? Rasa dah? Okey. Hantar sekali. Okey. Ada lah. Alah, cek tidak. Cek balik. Cek balik. Kalau paling lambat bawa cek esok. Okey. So sekarang kita sambung Kita sambung. Okay. So ini adalah benda pertama yang kita buat pasal ketaksamaan, dan kemudian ketaksamaan ni bila lagi kita buat? Awak tahu tak? Selain daripada soalan yang saya dah sediakan lah. Yang soalan yang saya dah sediakan nak sembang juga, tapi nak sembang benda-benda yang ada sebelum kita buat ketaksamaan linear yang chapter tu. Apa dia? Bila kita jumpa ketaksamaan linear tak tahu. Chapter 1. Chapter 1. Ya betul, chapter 1. Chapter 1 apa? Chapter 1 form 4 tuan-tuan dan puan-puan. Chapter 1 form 4 tuan-tuan dan puan-puan. Kuadratik. So macam contoh sekarang ni saya ada soalan kuadratik. Let's say X kuasa 2 tolakkan dengan 2X tolak 3 lebih besar daripada 0. Biasa tak? So bila kita selesaikan kuadratik, awak akan buat dekat sini bracket sama dengan 0. Lepas tu awak tekan kalkulator, awak dapatkan jawapan dulu kan? Betul tak? Tekan kalkulator, betul. Lepas tu negatif 3. Okey, awak akan dapat 3 dengan negatif 1, betul tak? Tekan kalkulator. Betul. Lepas tu awak reverse kan, 3 positif hantar jadi tolak. So yang pertama adalah X tolak 3. Negatif 1 hantar jadi tambah, maka kita akan dapat dekat sini X tambah 1. Betul? Ya. Betul. Terbaik. Okey. So, kalau awak buat macam ni, tak masalah pun. Okey je. Cuma, adakah jawapan akhir kita 3 dan juga negatif 1? Adakah ini akan jadi jawapan akhir kita bila menggunakan ketaksamaan punya simbol? Tidak. Kenapa tidak? Sebab bila ketaksamaan, awak kena expectkan jawapan akhir sebagai julat.
Okay. Tapi sebelum tu awak tahu tak julat tu apa? Awak tahu tak julat tu apa? Okay, ada yang tahu ni julat dah ya. Bahasa Inggeris dia range. Julat bahasa Inggeris dia range. Terima kasih kerana translatekan ke dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab boleh? Dalam bahasa Perancis boleh? Julat ni adalah beberapa nilai. Contoh, kalaulah saya kata kat sini, okey, kat sini contoh X adalah 3. Maksudnya nilai X tu 3 je lah. Tapi kalau saya buat X adalah lebih besar daripada 3, jadi apakah nilai X? Nilai X akan jadi 4, 5, 6, ... Betul? Betul? Nampak tak? Apa-apa nilai lebih daripada 3, maka itulah nilai X kita. So dia ada beberapa nilai. So itulah yang dipanggilkan sebagai range. Julat. Dia bukannya seketul nilai. Dia ada beberapa nilai. That is julat. Dan oleh kerana kita punya kuadratik ni gunakan range, gunakan lebih besar, maka jawapan akhir kita tak bolehlah seketul nilai. Tak boleh seketul nilai macam ni. Tak boleh. Dia kena ada ranging of answers. Dia ada ranging of value. Ada beberapa nilai X. Apakah kawasan nilai X tersebut? Bahasa Arab, nataqa. Nanti saya cek balik. Okey. So untuk dapatkan ranging, macam mana kita buat adalah, okey, pada siapa yang tak dapat, sabar kejap. Sabar kejap. Okey, awak tengok dulu. Saya tanya, awak jawab. Bila dapat soalan kuadratik macam ni, maksudnya kita punya kuadratik senyum ke masam? Kuadratik kita senyum ke masam? Senyum. Sebab kita punya kuadratik kita positif. Betul? Okey, bila positif, kuadratik kita akan jadi senyum. Bila senyum, maksudnya kita buat satu paksi X, sebabkan kita guna huruf X, buat paksi X, nilai-nilai X yang ini adalah 1 dekat sini, -1, ni adalah 3. Oh, by the way, awak tahu tak bila awak dapat nilai X kuadratik, itu adalah pintasan X. Tahu tak? Awak tahu pintasan X? Ataupun nama lain dia adalah punca. Saya dah ajar. Awak ingat saya ajar? Oh, bangganya. Anak siapa tu? Anak siapa lah tu? Ingat? Anak murid anak mak awak, anak ayah awak. Macam tu. Anak murid, boleh anak murid saya lah. Okey, alhamdulillah, terima kasih okey. Siapa yang belum dapat, sabar kejap. So sekarang ni bila kita dapat persamaan kuadratik, kita ada kuadratik, so inequalities. Yang ini adalah cara penyelesaian untuk dapatkan nilai-nilai X. Okey. Tapi bila kita pakai simbol ketaksamaan, adakah kita dapat nilai? Jawab dulu. Tak apa, layankan dan jawab je dulu apa yang saya tanya. Bukan, sebab bila kita guna inequalities, greater than ke, less than ke, kita kena dapat jawapan akhir sebagai julat. Which is, jawapan akhir boleh jadi, okay, contoh X lebih besar -1 ke, X lebih kecil -3 ke, X di antara ke. So kita akan pakai simbol ni. Okay. Now, okay, dekat sini kita tengok apa? Bila dia adalah greater than. So greater than kawasan atas ke kawasan bawah? Greater than adalah kawasan atas. Jadi kawasan atas, saya nak tanya. Korang belajar sebab ilmu ke sebab exam? Ilmu. Boleh tak saya cerita sikit ni? Kalau terlebih kan, kalau ter-admit sikit, tak apa tak? Kalau sikit je saya nak bagi tahu pasal ranging je. Bukannya nak ajar. Kalau dia ter-admit, bukan nak bagi admit sungguh-sungguh pun. Nak bagi faham ranging tu. Tengok kejap. Tak, bukan admit. Bukan. Sabar. Okey. So now, bila dia adalah, boleh teruskan tak? Boleh? Okey. So sekarang saya nak tanya, bila dekat kawasan atas, yang mana yang ada graf? Jawab je. Tengah, kiri, tengah, kanan. Kiri ke tengah ke kanan? Yang ada graf adalah kawasan kiri dengan kawasan kanan, betul?
Kan? Ni adalah kawasan kiri, ni adalah kawasan kanan. Betul tak? Betul. Okay. So sekarang yang ni guna besar kan? Maksudnya kita kena baca kawasan atas. Bila kawasan atas, apa maksud kawasan ini? Yang ini adalah lebih kecil daripada -1. So jawapan untuk kawasan ini adalah X lebih kecil -1. Inilah julat dia. Inilah julat dia. Kawasan kecil -1. So dekat sini pula, yang lorikan sebelah sini adalah 3 ke atas. Nampak tak? Maka inilah julat dia. So bila kita julat dia adalah lebih daripada 3, X besar daripada 3. Inilah jawapan kita. Instead of begitu. Bila kita buat equation dapat nilai. Bila inequalities dapat julat. Julat pakai simbol ini sebab dia bermain dengan kawasan. Okey. Saya just nak cakap julat ini adalah berkaitan dengan kawasan. Okey. So yang ni dah habis yang ni. Sekarang kita pergikan apa yang kita sebenarnya nak sembang untuk kelas hari ni. Kan? Saya tanya awak tadi, awak nak belajar untuk ilmu ke? Awak nak belajar untuk exam? So awak kata, ramai yang kata sebenarnya dekat sini ilmu dan exam. Dua-dua. That is actually good. Maksudnya awak memang suka belajar lah. Kan? Petang-petang cuti sekolah belajar. That is very good. Saya bangga dengan awak tau. Awak pun student saya ke bukan student saya bangga dengan awak tau. Okey, jadi sekarang ni kita nak ceritakan apa masalah bila kita buat soalan maths. Buat soalan maths yang macam ni. Bagi. Kan? Apa masalah? Tolong bagi tahu saya apa masalah awak. Share. Tak faham ayat dia, petikan banyak graf. Tak faham, banyak masalah, banyak tak suka ayat novel. Banyak sangat. Benci yalah lorik graf. Okey, cukup. Cukup. Okey. Masalah awak sebenarnya ada 4 sahaja. Okey, iaitu awak mungkin ada problem untuk tentukan. Yang pertama kita ada simbol more than. Yang kedua kita ada simbol less than. Yang ketiga kita ada simbol more equals to. Dan yang keempat kita ada simbol less equals to. Okey. So yang paling senang adalah yang dua yang atas. Sebab kalau ini apa? Ini apa? More than. Bahasa Melayu. More than apa? More than adalah lebih besar. More than adalah lebih besar. Okey? Lebih daripada, lebih besar lah. Okey, and then yang kedua. Yang kedua, kalau kurang, ini akan jadi lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil. Ada masalah tak? Lebih besar, lebih kecil. Ada masalah tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Jadi, apa ayat ataupun apa terms yang buatkan awak pening, yang buatkan awak stres? Setakat lebih besar, straightforward. Lebih kecil, straightforward. Bila dia pakai greater, more equals to dengan less equals to. Okay. Bukan soalan. Terms. Serius saya cakap. Memang terms je problem. Contoh. Yes. Tadi cakap. At most, at least, not more than, not less than. Maximum, minimum. Kan? Okay. Kita pergi yang pertama lah. Sekurang-kurangnya ataupun in English at least. More than equal ke less than equal? Sekurang-kurangnya. Okay. More equals, less equal. Dah. Sudah. Okay. Kalau awak pening, kalau awak confused, dia punya tips simple je. Apa yang awak nak kena buat, awak letak situasi. Awak letak nombor. Sekurang-kurangnya, letak je apa-apa nombor. Kau suka nombor berapa? Nombor 8. 2. Banyak sangat. Saya pilihlah 3. Kalau
kalau awak nak dapat duit poket pergi sekolah, duit poket pergi sekolah, kan? Okey tak kalau parents awak bagi awak sekurang-kurangnya RM3? Okey ke tak okey? Okey. So kalau sekurang-kurangnya RM3, maksudnya RM3 ke atas ke RM3 ke bawah? Ke atas kan? RM3 tu paling sikit kan? RM3 tu paling kurang kan? Paling kurang 3. Lebih tak apa. Kurang jangan. Itulah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya adalah more equals to. So sekurang-kurangnya adalah more equals to. Sebab apa yang dia dah mention adalah yang paling sikit, maka tak boleh sikit lagi daripadanya. Sekurang-kurangnya 3 ke atas. Sekurang-kurangnya 5 ke atas. Sekurang-kurangnya 10 ke atas. Kalau dapat duit poket sekurang-kurangnya RM100 sehari boleh? At least 100 lah. Nak pergi sekolah at least 100 lah. Ngam. Suka macam tu. 100 ke atas memang suka lah. Dapat 1000 suka? 1000? Suka? Okey. Yang join hari ni banyak mata duitan. Tak pula. Alah, mata emas. Okey, next. Tidak kurang. Tidak kurang. Not more. Not less. Allahumma salli alaihi. Not less, tidak kurang. More than equal ke less than equal? Tidak kurang. Ke, sekarang ni dia. Okey. Tidak kurang. More than equal ke? More than. More than equal ke? More than. Dia macam alamak, macam ni, alamak, tak boleh hafal lah macam ni. Siapa suruh hafal? Siapa suruh hafal? Not less, tidak kurang. Awak letak nombor. Mak awak cakap, abang, akak, tolong beli apa? Tolong beli sushi. Ni ada tetamu nak datang ni, tolong beli sushi. Wow. Wow, hebatnya. Pergi kat Sushi King tu, tolong beli sushi. Tak kurang 5 Tak kurang daripada 5. Tak kurang daripada 5. Boleh awak beli 4? Tak boleh kan? Tak boleh lah sebab 4 tu dah kurang. Jadi awak beli berapa? Tak kurang lawannya lebih. Tak kurang lawannya lebih. Tapi awak jaga-jaga. Awak jaga-jaga dengan perkataan tidak. Berjaga dengan perkataan tidak. Kalau awak beli 5 boleh tak? Tak. 5 tu kurang ke daripada 5? Tak kurang kan? Maka 5 boleh tak? 5 boleh. 5 boleh. Jadi tak kurang 5 maksudnya 5 ke atas. Bila ada je perkataan tak, berapa amount tu termasuk? Tak kurang 5, 5 ke atas. Tak kurang 6, 6 ke atas. Tak kurang 7, 7 ke atas. Maksudnya? More than ke more than equal? More than equal. Ya. So, dia apa lagi ayat dia adalah tak kurang. Not less. Okey. Satu lagi. Minimum. Minimum dia dah bagi tahu yang paling sikit ke dia dah bagi tahu yang paling banyak? Bila sebut minimum, yang paling sikit ke yang dia dah mention paling banyak? Dia dah mention paling sikit. Minimum duit poket awak sehari awak nak berapa tadi? Minimum 100, betul? Maksudnya 100 ke atas ke 100 ke bawah? 100 ke atas. Minimum 100. Paling sikit 100. Sekurang-kurangnya 100. Tak kurang 100. Jadi minimum pun adalah more than equal. Okay. So what's good?
So boleh tak? Boleh ikut tak ni? Boleh ikut. Menjadikan semua yang lawan bagi benda-benda ni adalah di bawah. Sekurang-kurangnya lawan dia adalah selebih-lebihnya. Ataupun at most. Tak kurang, tak lebih. Minimum, maksimum. Okay. Saya nak tolong juga orang yang sukakan terms in English. Saya kadang-kadang saya tulis terms English, kadang saya tulis terms in Malay tau. Okay, so macam sekurang-kurangnya English dia apa? Jom, saya tolong, tak ada masalah. Saya okey je. Sekurang-kurangnya adalah at least. Tak kurang adalah not less. Tak kurang adalah not less. Minimum lah Okay, selebih-lebihnya adalah at most. Tak lebih adalah not more. Maksimum lah Boleh? Nak cakap? Nak screenshot? Okay, screenshot. Screenshot yang ni je boleh tak? Yang atas tu macam straightforward sangat. Okay, cepat. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Saya tengok ada lagi. Ada satu lagi. Okay. Dah. Boleh. Cantik. Mantap. Terbaik. Boleh. Kita teruskan? Mari. Okay. So now, kita tengok. Okay. Dekat sini dia kata cafeteria menjual 2 jenis mi berperisa J dan K. Pening. Pada satu hari tertentu, cafeteria menjual X mangkuk J. Stres. Macam tu ke awak biasa baca? Macam tu tahu tak kenapa? Awak tahu tak kenapa macam tu? Sebab awak baca dia sebagai soalan matematik. Kita kena buat. Kita kena selesaikan soalan ini. Ini adalah soalan matematik yang susah. Ini adalah perkarangan yang menyusahkan aku. Macam tu. Fikir. Itu masalah dia. Nak bagi gembira baca tu ada 2 keadaan. Yang pertama adalah biarkan baca tu adalah baca benda yang awak nak tahu. Contoh okey. Ini apa cerita ni? Apa cerita? Kena guna kata graf. Okey, faham. Cafeteria. Ada 2 jenis mi. Kalau awak tak nak tahu, ada cara yang kedua. Kalau awak tak nak tahu, ada cara yang kedua. Cara kedua dia adalah awak kena anggap ini adalah soalan. Bukan soalan. Ini bukan soalan. Awak kena anggap yang ini adalah surat cinta dari crush awak. Okey, dia hantar. Dengar. Surat cinta dari crush awak. Okey, yang mana dibagi. Okey, saya ada bagi tu something dekat dalam ni. Tengok kena cari lah. Kan apa dia cakap Okey, gunakan kertas graf. Takkanlah cakap pasal kertas graf kan? Bukan ni. Okey, cafeteria. Cafeteria ada apa? Hari tu terjumpa dia. Biarlah kita teruskan. Okey. Dah, kita sambung. Bagi tahu saya. Long story cut short. Cepat. Ada berapa perisa? Mi dia ada berapa perisa? Ada 2 perisa. Yang pertama kita ada perisa J. Okey, berperisa J dan K. So yang pertama adalah perisa J, yang kedua adalah perisa K. Okey, setakat ni boleh ikut tak? Boleh, terbaik. Pada suatu hari, cafeteria itu menjual X mangkuk mi berperisa J, maka bilangan untuk perisa J dia guna huruf X. Boleh terima tak? Boleh. So untuk perisa K ni dia pakai huruf Y untuk bilangan dia, boleh? Boleh Okey, perisa K pakai huruf Y untuk bilangan dia. Harga semangkuk mi berperisa J. Okey, perisa J semangkuk mi harga semangkuk J dan K masing-masing RM8, RM4. Maksudnya J RM8, K
RM4. Boleh lagi tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. So, bila semua information awak dah ada, ini adalah berkaitan dengan J. Satu lagi saya highlightkan juga, ini adalah berkaitan dengan perisa K. Now, kita tengok soalan, apa yang jenuh sangat nak buat. Pertama sekali, dia kata apa dekat sini? Bilangan. Jap. Bilangan J. Bilangan J. J, apa bilangan dia? J, bilangan dia apa? Bilangan J apa? X. Bilangan J, X. Kan? X ni adalah bilangan untuk J. RM8 adalah harga untuk J. Boleh tak? Itulah pentingnya kita label. Labelkan, keluarkan info label. Okey, sekali lagi. X bilangan J, RM8 harga J. Boleh terima tak? Boleh terima tak ni? Okey tak okey? Cekah terbaik. Okey, untuk perisa K, bilangan dia pakai huruf Y, harganya RM4. Okay, so this is the info yang kita akan pakai. So dekat sini, bilangan J, kita pakai X. Lepas tu dia kata apa? Yang dijual selebih-lebihnya. Come on, kita dah ada nota dah tadi. Selebih-lebihnya ialah, selebih-lebihnya adalah at most. At most adalah maksimum. Maksimum maksudnya adalah yang paling tinggi. Maka kalau dah bagi yang paling tinggi, boleh tak lebih tinggi daripadanya? Paling banyak 5, boleh 6. Tak boleh, 5 tu paling banyak. Jadi 5 ke bawah. So selebih-lebihnya akan pakai less than equals to. Less than equals to. X less than equals to. Kemudian dia kata apa? 2 kali bilangan K. K pakai huruf apa? K pakai huruf Y. So kalau 2 kali Y, jadilah 2Y. Dah settle yang pertama. Macam itulah. Dia bukannya berat sangat. Asalkan awak tahu, inilah dia apa je yang dia akan cakap. Ini adalah kawasan more than ini je. Less than equals to ini je. Dia settle lah. Okay. Lah, senang je. Memang senang. Sebab itulah baca tu, baca dalam keadaan yang nak tahu dan juga baca dalam keadaan ni siapa cakap ni? Crash code yang cakap. Okay, let's go. Yang kedua, jumlah bilangan mangkuk. Mangkuk mi yang dijual tidak melebihi 80. Ada berapa mi kat sini? Ada 2 jenis mi. Jenis apa? Mi J dengan mi K kan? Mi J dengan mi K, bilangan-bilangannya pakai huruf apa? So untuk J kita pakai huruf X, untuk K kita pakai huruf Y. So kalau bilangan-bilangan mi tersebut kita akan jumlahkanlah kan? Betul tak? So bilangan mi J dengan mi K dijumlahkan. Dia kata apa dekat sini? Tidak melebihi. Kalau tidak lebih lawannya kurang. Tidak lebih lawannya kurang. Tapi kerana ada perkataan tidak, sama dengan termasuk. Tidak lebih 5. 5 ke bawah. Tidak lebih 7. 7 ke bawah. So dekat sini X tambah Y tidak lebih, dia akan jadi lebih kecil sama dengan 80. Dah settle ketaksamaan yang kedua. Nampak tak? Terms tu selesailah masalah kita. Boleh tak? Macam senang aja. Iya. Dia nampak je panjang, tapi nak buat ketaksamaan tu bukannya complicated sangat. Lagi-lagi soalan macam ni. So bila soalan macam ni, kita pakai kertas graf. So bila kita pakai kertas graf, nak buat benda ni, sebenarnya kejap lah. Mungkin yang akan ambil masa sikit, kita nak buat garisan tu lah. Okey, dah boleh tangkap dah, terbaik. Ini saya suka. Maksudnya tak sia-sia masuk petang ni. Kan? Daripada awak buat benda lain, awak masuk ilmu free tu awak macam, aku belajar lah. Hebatnya. Inilah kejap je. Kejap. Dah boleh left? Tak boleh? Tak boleh? No, not yet. Left sekarang, awak lupa. Terus. Cuba. Janganlah. Alah. Nah, sambung yang ketiga. Yang ketiga dia kata jumlah jualan. Jumlah jualan pada hari itu ialah sekurang-kurangnya 320. Okey. So, yang ini kadang-kadang ada student dia jam. Dia macam, macam mana ni? Okey. Bagi tahu saya, kalau harga semangkuk RM8, harga 2 mangkuk, harga semangkuk RM8, harga 2 mangkuk RM16. Macam mana awak dapat 16?
Macam mana dapat 16? Darabkan. Betul tak awak darabkan bilangan dengan harga? Bilangan mangkuk darabkan dengan harga, ending dia dapat harga. Betul tak? Betul. Yes. Maka bila disebut pasal harga, setiap bilangan kita kena darabkan dengan harga masing-masing lah. Bila disebut pasal harga, ataupun jumlah jualan kan? So, setiap bilangan tu kena darabkan dengan harga. Contoh, dekat sini kita ada mangkuk J, bilangan dia X, harganya 8. Maka, kalau nak tahu harga total, kita akan buat apa? Kita akan buat 8X. RM8 darab bilangan. Untuk yang Y, untuk yang perisa K pula. Perisa K bilangannya Y, harganya 4. So, kalau nak dapat harga, RM4 darabkan dengan bilangan Y. So, jadilah 4Y. Dan sekarang dia nakkan jumlah jualan. So, jumlah jualan X dengan jumlah jualan Y, nak dapatkan jumlah, nak buat apa? Kita akan tambahkan. Betul tak? Dan apa dia kata jumlah jualan untuk J dengan K ni dijumlahkan sekurang-kurangnya. Come on, sekurang-kurangnya. Simbol. Sekurang-kurangnya. Dia tengah bagi paling sikit ke dia tengah bagi paling banyak? Sekurang-kurangnya 5. 5 ke atas ke 5 ke bawah? 5 ke atas. Dia tengah bagi paling sikit, maka dia dan ke atas. So, sekurang-kurangnya kita akan pakai lebih besar sama dengan more than equals to 320. Dan inilah dia ketaksamaan yang ketiga. So, ketaksamaan, kita nak buat ketaksamaan tu dah berjaya dah. Okey. So, apa yang ditanya? Tulis 3 ketaksamaan linear. Alah, dah siap. So, A dah siap. Benar. Tulis RM dia jadi salah ke? Okey, jangan. Bila kita buat ketaksamaan ataupun kita buat equation, kita jangan letakkan unit. Sebab kita takut kita keliru lah. Takut R tu algebra, M tu algebra. Okey. Boleh ke kalau permudahkan? Boleh dan sangat digalakkan. Okey, so sekarang 8, 4 dengan 3, 2, 0 ni, awak nampak tak dia sifir berapa? Awak boleh kenal ke? Awak boleh cam ke dia sifir berapa? Dia sifir, ada yang kata sifir 2, betul. Tapi lagi tepat kalau kita guna sifir 4. Yang paling besar yang boleh adalah 4. So yang ini apa yang kita boleh buat, kita simplify. Semua ni kita akan darabkan dengan 1/4 lah. Ataupun bahagi 4. So 8 bahagi 4. So ini kita akan dapat 2x. Ditambahkan dengan 4 bahagi 4. Mati tinggal y sahaja. Lebih besar sama dengan 320 bahagi 4. 8 bahagi 2. Okey, 80. So ini adalah ketaksamaan yang ketiga selepas simplify. Terbaik. Kalau faham, terbaik. Siapa yang tak faham lagi, tak apa. Awak layan lagi. Maksudnya, awak punya basic mungkin tak berapa kuat sangat. Tapi kalau awak teruskan, awak punya macam, awak punya usaha ni, maksudnya awak masuk kelas, awak join kelas. Lepas ni mungkin awak masuk kelas yang subscribe kelas ke apa kan. Awak teruskan. Okay, dan awak tak berhenti, insya-Allah awak pun boleh jadi yang top notch jugalah kan. Daripada mungkin sebelum ni awak tak perform sangat dekat maths, awak boleh dapat A. Ya, percayalah. Ada yang tanya kalau tak simplify salah ke? Tak ada kesalahan. Cuma dia kadang-kadang benda tu bergantung kepada pemeriksa juga. Tapi untuk yang perkara yang ketiga ni, ini adalah ketaksamaan asal berdasarkan apa yang dia mention. So this is betul. Ini betul. Cuma simplify ni kenapa? Kenapa kita nak simplify? Bagi tahu. Apa tujuan kita simplify? Untuk this question, exactly this question, untuk mudahkan kita buat garis lurus, buat graf. Dan kalau perasan, kalaulah saya singgalkan Y, saya jadikan dia persamaan. Maksudnya, saya tak guna greater than equal, saya guna persamaan. Saya tinggalkan Y bersamaan dengan 2X hantar jadi tolak. Ni tolak 2X tambah 80. Okey. Saya tukar jadi persamaan. Okey. Kenapa saya tukar persamaan? Persamaan garisan. Ketaksamaan kawasan. Boleh terima? Persamaan garisan. Ketaksamaan kawasan. Boleh? Okey. So now, yang ini adalah persamaan garis lurus kan? Dia garisan sajalah. Persamaan garis lurus. Maka awak kenal tak 80 ni siapa? 80 adalah y-intercept. Pintasan y. Kan lagi cantik 80 daripada 320.
Macam tu lah. Itulah dia. So bila simplify, kita dapatlah yang terbaik. Kita dapat nilai yang terbaik. Itu satu perkara lah. Okay, tapi sebelum kita proceed kepada buat garisan, jom kita tengok apa info yang dia kata. Dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 unit pada kedua-dua paksi X dan paksi Y. Lukis lorik. Okay, saya highlightkan dulu. 2cm, 10 unit, paksi X, paksi Y. Lukis dan lorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear pada graf yang disediakan. Okey. 2cm 10 unit. Awak tahu tak apa masalah seterusnya? Awak tahu tak apa masalah seterusnya untuk this chapter? Boleh saya berkongsi? Boleh saya berkongsi dengan awak semua? Boleh? Okey. Dia kata 2cm berapa tadi? 2cm berapa? 2cm 10. 2cm 10. Jadi apa kita buat? Kita akan buat dekat sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey, kosong. Okey, ada yang rasa pening? Ada macam ada yang mabuk? Ada yang mabuk? Tak ada. Ada ni, ada sikit lah. Okay. Saya dah tahu dah. Now I know. Now I know. Awak tak suka kita graf Awak tak suka kita graf Tak. Sama lah kita. Tapi nak markah tak? Nak markah? Kena ambil lah. Okay. So sekarang ni ada yang kata kenapa 10, 20? Sebab dia cakap yang ini 2cm tau. Kotak besar ni, ini 2cm kotak besar. Memang 2cm itu. 2cm tu memang ini. Memang. Kita je sebagai letakkan berapa senggatan tu berdasarkan apa yang dia cakap. Kan dia beritahu tadi 2cm 10 unit. Jadilah 10, 20, 30, 40. Kalau 2cm 5 unit. 5, 10, 15, 20 macam tu. 2cm 1 unit. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Dan 2cm 10 dia kata untuk siapa? Paksi X dan paksi Y. Kadang-kadang paksi X dengan paksi Y lain. Tapi sekarang dia bagi dua-dua sama. Maksudnya, tadi kita dah buat paksi X. Sekarang paksi Y pula, kalau kita buat, okay, ni 2cm berapa? 10 unit. 10, 20. Boleh tak? Boleh tak? Kau okey ni untuk kita buat macam garis nombor? 10, 20, 30. Okey, 20, 30, 40, okey. 50, 60, 70, 80, 90. Dah lah, banyak sangat. Okey. Okey. Sekarang boleh? Sekarang okey? Sekarang okey? Boleh ke? Boleh ke? Awak perasan tak? Awak perasan tak? Saya tak ada buat dulu. Garis bawah, garis tegak. Saya tak buat. Saya tak buat. Tak, bukan buat salah. Bukan kalau buat tu salah, tak. Betul ataupun tidak kalau saya cakap setiap kali buat graf, biar bila buat graf, awak akan struggle buat benda ni. Ni struggle. Guna bekas pensel tekan tu. Buat sikit. Ada yang keluarkan IC, keluarkan kad, buat sikit. Awak ingat ini yang penting ke? Itulah stres. Pembaris panjang tak ada. Tapi bila buat soalan pakai kertas graf, benda pertama yang difikirkan garis lurus bawah ni, garis lurus tegak ni. Padahal garis tu nampak je. Buat turun senggatan terus lah. Yang ni buatlah sekali lah. Memang tu stres. Awak duk fikirkan macam mana aku nak garis. Macam mana aku nak garis. Pembaris tak ada. Lepas tu pergi cari pembaris, pergi jumpa kawan, sembang. Sembang. Aku nak buat apa dia? Aku nak buat apa ni? Oh, pembaris. Pembaris dah. Kering masa habis. Itulah masalah dia. Dan itulah juga yang berlaku dekat dalam exam. Awak bersungguh-sungguh mencari cara untuk buat line ni. Padahal line ni awak nampak teruslah buat senggatan. Kan lagi cepat.
Macam saya lain lah. Saya menggunakan teknologi yang hebat. Saya tarik sini. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya buat macam ni. Saya tarik. Okey, saya punya garisan siap. Nampak tak? Garisan saya siap. Tak apalah. Tahniah kerana menggunakan tab. Tak guna iPad. Ya, betul. Okey. So, bila kita dah buat senggatan, sekarang semua ketaksamaan kita tu, kita kena buat garisan. Kita kena buat garisan. So, macam contoh dekat sini, saya ambil ikan yang pertama. X lebih kecil sama dengan 2Y. X lebih kecil. Yang pertama, X lebih kecil sama dengan 2Y. Okay. So, apa caranya kita nak buat garisan? Kita akan gantikan dia menjadi persamaan. So, bila kita jadikan dia persamaan, contoh dekat sini, X sama dengan 2Y. Okay. Saya percaya semua orang akan buat macam ni. X, Y. Betul tak? Betul. Lepas tu, 0, 0. Betul? Oh, tak juga. Tak juga. Dah biasa buat. Okay. Boleh tak saya ajar awak buat benda lain? Boleh tak saya ajar awak buat benda lain? Boleh? Boleh? Okay. Sekarang ni, bila kita tukarkan dia jadi persamaan sama dengan, okay, kita sebenarnya tengah buat garis lurus. Okay, sama dengan adalah persamaan garis lurus. So, persamaan, saya test awak. Kalau saya buat macam ni, 2 tambah tempat kosong sama dengan 3. Awak reti isi tak? Awak reti isi tak? Pandai kan? Satu, pandai kan? Pandai. Okay. Now, bila kita nak masukkan X, masukkan Y ni, okay, awak sediakan ruang, awak letak je apa-apa nombor. Untuk X dengan Y ni, awak letak je apa-apa nombor yang senang. Osman Lee kata, 0. Okey, bagus. Kalau X saya gantikan 0, 2 darab berapa jadi 0? 2 darab 0, setuju? Betul? 2 darab 0, 0, betul? Maksudnya X 0, Y 0 lah. So, itulah dia koordinat pertama. X 0, Y 0. Okay, next. Okay. Sekali lagi. Awak buat 2 kali je. 2 bracket. Berapa? Ada yang kata kat sini 40. Boleh? 40 boleh? 2 darab berapa jadi 40? 2 darab 20. Betul? Kan? 2 darab 20 adalah 40. Betul? Makanya X 40, Y 20. X 40, Y 20. So, ini adalah pangkahan kedua. Lepas tu, sambung. Dah sambunglah. 4. Dah. Make sure sambung tu bagi habis. Itulah dia. Ya, Kau okey tak? Kau okey ni? Boleh? Kita sekali lagi boleh tak? Kita pakai yang kedua pula. Kita buat yang persamaan satu lagi lah. Kita try. Okay. So, dekat yang kedua kita ada X tambah Y lebih kecil 80. Okay. Yang kedua kita ada X tambah Y lebih kecil 80. So, kalau saya jadikan dia persamaan, X tambah Y sama dengan 80. Kenapa jadikan persamaan? Sebab persamaan garis lurus. So, yang pertama sekali, okay, X gantikan tempat kosong, Y tempat kosong, sama dengan 80. Bagi. You bagi. Okay. X nak bagi berapa? 40, boleh? So, kalau 40, tambah berapa jadi 80? Tambah 40. Maka X 40, Y 40. Mana? X 40, Y 40. X 40, Y 40. Pangkahan pertama. Bagi. Awak bagi je, okey je. Copy color purple. Okey. Bagi berapa? Okay, something tambah X tambah something sama dengan 80.
Okey, ada yang kata X 60. Boleh. X 60 boleh. 60 tambah berapa? 80. Yes. Awak nampak tak? Kita tak ada pindah-pindah. Kau merasa tak kita tak ada pindah-pindah? Kita isi tempat kosong je macam sekolah. Macam tadika dulu. Tadika ke sekolah rendah? Kan? Macam lah tak payah pindah ke? Memang tak payah pindah. Logik persamaan je. 60, 20. 60X, 20Y. 60X, 60X mana? 60X, 20Y. Okey, sini. Pangkahkan. Sub. Kemudian, okey, garis. Sekejap saya gariskan. Okey, siap. Okey, garis. Make sure penuh Make sure penuh. Ini aku guna lah pembaris korang. Boleh tak ni? Teringat zaman sekolah rendah. Itulah tu. Benda sekolah rendah tu function sebenarnya. Bukannya dia tak ada complicated sangat. Okey, dah alang-alang tu. Alang-alang boleh kita buat satu lagi. Boleh tak? Boleh. Tadi kita macam start lambat sikit kan nota kan. Sikit kita habis sikit lah. Tolong. Okey, terbaik. Okey, kalau semua setuju, jom kita sikit lagi. So sikit lagi yang ketiga. Yang ketiga ni mungkin mencabar sikit, tapi apa ada hal kita cuba je lah kan. Okey, yang ketiga kita ambil yang dah simplify lah. Boleh? Ambil yang simplify 2x tambah y lebih besar 80. Okay. So yang ketiga tadi kita ada dekat sini 2x tambah y lebih besar sama dengan 80. Okay. Now kita nak buat apa? Kita buat 2 something tambah something 80. Nak ambil apa ni? Apa saja yang ada dekat dalam graf kita ni. So nak tahu apa? Come on lah, kasih satu. 10 boleh? 10. Okay. 2 kali 10, 20. Oh, jadi sama dengan dulu. Sama dengan. Kita sama persamaan dulu 2 tambah 10, 2 dan 10, 20. Tambah berapa jadi 80? 20 tambah berapa jadi 80? 60. Yes. Okay. So dekat sini adalah 60. Maksudnya X10, Y60. X10, Y60. X10, Y60. X10, Y60. 10, 60. Sini lah. Sub, sini. Okay. Last one. Okay. Bagi lagi. Yang terakhir. 2 something tambah something sama dengan 80. Okay. Berapa? 20 pula. Boleh. So kalau 20, 2 darab 20, 40. Tambah berapa jadi 80? Tambah 40. Okay. Maksudnya X kita 20, Y kita 40. 20, 40. 20, 40. 20, 40. Sini. Kemudian nak buat apa? Gariskan. Sekejap Okay. Sini. Okay. Gariskan. Siap. Dan awak perasan tak? Manakah kawasan yang ketiga line ni tutup? Okay. Kawasan yang mana? Kawasan pertama, kawasan kedua, kawasan ketiga, kawasan 4. 1, 2, 3, 4. Manakah kawasan yang bertutup menggunakan tiga line? Kawasan yang kedua, betul? Maka inilah tempat lorikan kita. Boleh tak? Okey ni? Okey. So kita dah berjaya. Lukis dan lurik rantau memuaskan. Alai. 3 markah. Dah 8 markah tuan-tuan dan puan-puan. Terbaik semua orang. 3 pun bertutup juga. Tapi dia tak bertutup pakai 3. Dia ada tambahan line. Yang ni 3 line tu je. Okey. Biasa memang macam tu lah jawapan dia. Okay. Ada jual aiskrim. Dengar ke? Allah SWT dengar pula. Jadi saya rasa untuk hari ini masa sungguh mencemburui kita. Terima kasih kepada semua yang dah join daripada pukul 3 tadi. You guys are the best. Hopefully ilmu free ni you dapat something.
Yang penting you dapat something. You dapat something tak? Dapat something tak? Daripada tak belajar, awak belajar, awak dapat something. Awak dapat, awak rasa boleh apply tak nanti? Kalau boleh, terbaik. Latihan jangan lupa. Saya pun jangan lupa. So I think that's all for today. Thank you for joining my class. You guys are the best. Hopefully to meet you guys again in the next session. Assalamualaikum. Yang BMS jumpa petang nanti pukul 5. Tanduk sikit. 3, 2, 1. Terima kasih semua orang. Dah. Nanti saya share, saya upload. Bye. Waalaikumsalam.